Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Hai semua, selamat datang ke podcast TVR Zaid at PBIKL, tempat kita berkongsi cerita, inspirasi dan pelbagai pengalaman menarik dalam dunia buku dan kreativiti. Saya Nuri Izzati, hos anda untuk hari ini. Dan saya sangat teruja untuk bersama anda sepanjang sesi ini. Jadi, stay tune. Sebab mungkin hari ini anda akan jumpa idea baharu, menarik atau inspirasi yang tak dijangka. Jadi, jom kita mulakan. Tetamu yang kita bawakan pada hari ini merupakan bekas ikon guru perpustakaan media yang kelima di peringkat kebangsaan. Hebat tak hebat? Jadi, dipersilakan Tuan Prasad bin Ridwan. Apa khabar cikgu, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cikgu dah ready? Okey, mari kita mulakan dengan soalan pertama. Boleh. Baiklah, soalan pertama saya cikgu. Boleh cikgu ceritakan sedikit perjalanan cikgu sebagai GPM sepanjang berkhidmat? Okey, terima kasih moderator kita ya, Adik Nuri dari SMK Perempuan Raja Zarinah. Okey, dari Raja Zainab. Okey, saya Cikgu Prasad Ridwan, telah berkhidmat 34 tahun 4 bulan. Dan memegang jawatan sebagai guru pustakaan di media sejak 1 hari bulan 1 1992. Dan baru saja berpencen pada 27 hari bulan 2 2026. Jadi dalam tempoh menjawat jawatan sebagai guru PSS selama 34 tahun 4 bulan itu memang banyak kronologi perjalanan, kenangan yang saya hadapi sehinggalah saya berpencen pilihan pada tahun ini. Okey, memegang jawatan sebagai GPM ini merupakan satu pilihan yang mungkin kebanyakan rakan-rakan guru lelaki khasnya amat kurang. Namun saya melihat sehingga hari ini dalam 10,000 buah sekolah yang ada di Malaysia, jumlah guru lelaki memang amat kurang berbanding dengan guru perempuan. Kenapa? Kenapa tu? Kenapa? Sebab tugas guru GPM ini bukanlah merupakan satu tugas yang mudah. Kita berdepan dengan banyak perkara, terutama sekali dengan pengurusan buku, pengurusan sumber manusia yang ada di sekolah itu untuk menarik mereka, termasuklah murid yang jumlahnya mungkin ramai. Jika sekolah grade A sampai 1,000 lebih, bagaimana guru pusat sumber hendak mengurus takbir dan melibatkan kesemua sumber manusia dan komuniti yang ada di sekolah itu untuk sama-sama mau membaca hasil. Dan begitu juga komuniti luar yang perlu kita libatkan, terutama PIBG atau PIBK, ibu bapa. Jadi saya melihat bahawa jawatan GPM ini merupakan satu tugas yang amat berat di sekolah. Namun untuk menjadikan ia satu keseronokan, pendekatan daripada diri sendiri, terutama guru itu perlu ada, terutama sekali minat. Kemudian bijak mengurus sumber manusia itu, terutama guru-guru. Saya ada menulis satu buku berkaitan dengan sumber manusia ini dalam pengurusan. Tajuk dia PSS Idaman 2. Di situ saya ada meletakkan bahawa dalam setandan kelapa, dari luarnya kita melihat dia begitu indah, cantik, molek, hijau. Namun pasti ada dalam satu tandan itu yang busuk isinya. Ya, betul. Maksudnya di sini kita melihat bahawa dalam organisasi pengurusan pusat sumber itu tidak semua rakan kita akan beri kerjasama. Itu merupakan cabaran yang akan GPM hadapi. Okey? Mungkin ada soalan lain? Boleh. Jadi kita teruskan ke soalan kedua. Okey.
Jadi apakah cara kreatif yang pernah cikgu gunakan untuk menarik pelajar datang ke pusat sumber? Yelah, pusat sumber. Bila dengar pusat sumber, kita tahu dia tempat kumpul-kumpul buku, ilmu, pengetahuan. Jadi pelajar ni kurang minat membaca buku. Jadi macam mana cikgu nak tarik mereka? Okey. Saya perbetulkan istilah pusat sumber tu ya. Bila kita ditanya oleh seseorang, di manakah pusat sumber sekolah? Jangan nyatakan pusat sumber itu berada di tingkat 3, berada di betul. blok A. Jadi jawapan tepat untuk menjelaskan di manakah pusat sumber. Okey, pusat sumber itu berada, kita masuk saja langkahkan kaki ke kawasan sekolah di pagar itu, itulah pusat sumber sekolah. Jadi pusat sumber sekolah ni satu sekolah tu. Betul. Okey, pusat sumber itu meliputi semua kawasan yang ada dalam kawasan pagar sekolah, sehinggalah ke tandas, ke kantin, pondok security atau keselamatan, ke bilik-bilik khas dan sebagainya. So, bagaimana kita nak menarik orang luar dan dalam itu untuk sama-sama memahami apa itu peranan pusat sumber. Hari ini kita banyak mendengar kata pusat sumber itu apa? Letak buku dan sebagainya. Silap. Ya? Jadi pusat sumber ini merangkumi semua maklumat, sama ada di dalam ataupun di luar. So bagaimana kita nak menarik? Banyak pendekatan yang boleh kita laksanakan. Okey. Salah satu ialah pelibatan sepenuhnya ibu bapa. Sekolah saya ya, SK Kampung Titingan. Saya membawa satu contoh. Di sekolah ini ada satu namanya Kelab PSS Community PABG. Maksudnya di sini ibu bapa di sekolah saya ini terlibat langsung mengurus, mentadbir, memproses dan sebagainya. Mereka lah menjadi pengawas sumber sekolah dalam suasana sukarela. Maksudnya semasa mereka menghantar anak mereka ke sekolah, mereka mengambil kesempatan untuk hadir ke pusat sumber, mengurus pusat sumber saya. Oh, jadi maksudnya pengawas pusat sumber ni bukan dari kalangan pelajar sahaja. Ya, betul. Saya libatkan sepenuhnya. Dan pada masa yang sama, saya memberi ruang, peluang dan menunjuk ajar bagaimana mewujudkan pusat sumber di rumah. Maksudnya di sini semua ahli jawatan kuasa dan juga SJK PSS Community SK Kampung Titingan ni, mereka mempunyai sudut bacaan atau rangkaian PSS Community di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah ada seorang ibu bapa dapat menghasilkan sebuah buku, tajuknya Panduan Membangun Pusat Sumber bersama Komuniti Ibu Bapa. Boleh dapatkan di Shopee. Salah seorang penulisnya siapa? Cikgu Prasad dan juga ibu bapa itu sendiri. Jadi kita lihat di sini bahawa untuk menarik murid terutamanya dan anak-anak lebih suka membaca bermula di rumah. Siapa cikgu dia? Ibu bapa. Ibu bapa. Ingat ya, cikgu bukan semestinya adalah orang yang utama yang perlu mengajar A, B dan seterusnya. Tetapi ibu bapa lah sebenarnya yang perlu mendedahkan kepada anak-anak sebelum hantar ke sekolah tentang 3M. Membaca, menulis dan juga mengira. Okey. Baik, lain dari lain ya, idea Cikgu Prasad ni sangat kreatif. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, ingatlah bahawa setiap ilmu yang kita pelajari adalah langkah kecil ke arah impian yang lebih besar. Tak perlu jadi hebat untuk bermula, tapi kita perlu bermula untuk jadi lebih hebat. Dan kalau anda pecinta buku, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di PWTC Kuala Lumpur. Banyak buku menarik, aktiviti yang best-best dan peluang bertemu ramai insan hebat menanti anda. Jadi, ajaklah family dan kawan-kawan. Jumpa di PBA KL. Bye!